Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah bersama saya pada hari ini Muhammad Ridha bin Muhammad, kita akan terus membincangkan mengenai bab dalam ilmu qiraat, iaitu bab huruf qurubat makharijuha yang diambil dipetik daripada kitab Taqribul Ma'ani. Jadi kita melihat dalam bait yang pertama, iaitu saya bacakan baitnya: wa idghamu ba'il jazmi fil fa'i qad rasa hamidan wa khair fi yatub qasidan wala. Jadi kita boleh lihat dalam matan ini saya menggariskan apa yang perlu diambil perhatian, manakala bagi rumus-rumus saya mewarnakannya dengan warna biru. Okey, dan juga saya memotong dengan warna hitam pada tempat-tempat yang perlu dipotong, tempat-tempat di dalam bait, di dalam matan yang perlu kita berhenti padanya. Jadi kita melihat di sini wa idghamu ba'il jazmi fil fa'i qad rasa hamidan, iaitu bermaksud kita tengok tempat yang penting adalah ba yang jazam, ba yang berbaris mati pada huruf fa. Idghamu memasukkan ba yang berbaris mati pada huruf fa oleh siapa? Huruf qaf, rumus qaf, ra dan juga ha. Okey, kita lihat huraiannya. Mengidghamkan ba berbaris mati pada huruf fa dalam 5 tempat oleh qaf, ra dan juga ha, iaitu Khallad, wal Kisai wa Abu Amru. Contohnya kita boleh lihat au yaghlib fatawfa, huruf ba mati pada huruf fa. Jadi mereka Khallad, Kisai, Abu Amru masukkan pada fa. Okey, jadi kita baca, dibaca dengan au yaghlif fasawfa, yaghlif fa masuk pada fa. Contoh lain, wa in ta'jaf fa'ajab, ta'jaf fa'ajab, dan seterusnya lah, ada 5 tempat dimasukkan ba kepada fa. Kemudian wa khair fi yatub qasidan wala, pada tempat yatub, iaitu kalimah yatub, boleh boleh ada pilihan, iaitu dibaca dengan khilaf oleh rumus qaf. Kita lihat huraiannya. Qaf adalah Khallad. Qaf adalah Khallad. Khallad pada tempat yatub dibaca dengan 2 wajah, iaitu idgham dan juga izhar. Mana yatub? Kita lihat contoh yatub adalah di hujung ini. Jadi Khallad baca dengan, saya baca dengan izhar dulu. Wa man lam yatub fa ulaik. Okey. Kalau dibaca dengan idgham, wa man lam yatuf faula, jadi dibaca dengan idgham dan juga izhar oleh Khallad pada kalimah yatub. Matan yang kedua, wa ma'a jazmihi yaf'al bidzalika sallamu wa nakhsif bihim ra'u wa shazzan tasaqqula. Okey, jadi kita potong pada sallamu. Sallamu dipotong. Kalimahnya adalah yaf'al bizalik, yaf'al bizalik, rumusnya adalah sin. Okey, jadi kita lihat sama lagi, dia punya arahan adalah sama dengan yang belakang tadi, iaitu idgham. Idgham kalimah yaf'al pada zalika pada 6 tempat oleh sin, iaitu Abu Al-Haris. Contohnya, wa may yaf'al zalika, dia akan baca idgham, yaf'az zalik, yaf'az zalik. Sama juga yang contoh yang lain, wa may yaf'az zalik, yaf'az zalik. Okey, ni oleh sin, iaitu Abu Al-Haris. Kemudian wa nakhsif bihim ra'u, kalimahnya adalah nakhsif bihim, dibaca oleh huruf ra, rumus ra, iaitu Al-Kisai. Masih lagi arahan yang sama, iaitu idgham. Idgham fa pada ba pada satu tempat, iaitu iyasha yakhsif bihimul ar. Okey, bagi Kisai dibaca dengan ya, yasha yakhsif. Kemudian dibaca idgham fa kepada ba, yakhsib bihim, yakhsib, fa masuk pada ba, yakhsib. Itu adalah bacaan idgham oleh Al-Kisai. Kemudian seterusnya, seterusnya adalah wa'uztu ala idghamihi wa nabastuha syawahidu hammadin wa uristu muhala.
lahu syar'uhu warra'u jazman bilamiha kawasbir li hukmin tala bil khulfi yazbula. Okey, kita potong pada hamadin. Kalimahnya uztu dan juga nabastuha dibaca idgham sama lagi oleh shin dan juga ha. Okey, kita lihat huraiannya. Idgham zal pada ta oleh shin dan ha, iaitu siapa? Shin ini adalah Hamzah dan Kisai. Ha adalah Abu Amru, iaitu dibaca dengan inni uztu, dibaca idgham inni uttu. Uttu masuk terus pada huruf ta. Pada surah Ghafir dan Dukhan, contoh lain, fanabaztuha dibaca dengan idgham fanabattuha. Zal terus masuk kepada ta di dalam surah Taha. Kemudian perkataan seterusnya adalah wa uristumu. Wa uristumu masih lagi arahannya sama, idgham dibaca oleh siapa? Ha, huruf wasnya ha, lam dan juga shin. Siapa? Idgham sa pada ta oleh ha dan juga lam dan juga shin, iaitu Abu Amru, Hisham, Hamzah, Kisai. Contohnya uristumuha dibaca idgham sa pada ta, uridtumuha, sa masuk pada ta terus, uridtumuha pada surah Al-A'raf dan juga Az-Zukhruf. Kemudian warra'u jazman bilamiha kawasbir li hukmin tala bil khulfi yazbula. Dia punya kalimah adalah ra yang berbaris mati jazam pada huruf lam. Ra masuk pada huruf lam, idgham masih lagi arahannya sama. Contohnya wasbir li hukmin. Ini contoh. Oleh siapa? Rumusnya adalah ta bil khulfi. Ta dibaca dengan khilaf, kerana rumus seterusnya adalah ya. Ya dibaca dengan qaulan wahidan. Okey. Kita lihat huraiannya. Idgham ra yang jazam mati pada lam oleh ta dan juga ya. Ta ni dibaca dengan khilaf, iaitu ta ni duri Abu Amru bi khilaf, ya Susi baca dengan qaulan wahidan. Contohnya kita dah dapat lihat di sini, contoh wasbir li hukmi. Jadi bila dibaca dengan izhar, contoh dari duri Abu Amru baca khilaf, dia baca izhar, contoh wasbir li hukmi. Kalau masuk idgham wasbil li hukmi, bil li hukmi, masuk terus pada lam. Contoh yang qaulan wahidan, Susi baca terus masuk pada lam. Kemudian seterusnya, mata seterusnya wa yasin azhir an fatan haqquhu bada wa nuna wa fihi al-khulfu an warshihim khala wa hirmi nasrin sadaha maryama may yurid sawaba labistal farda wal jam'a wussila. Okey, kita lihat, kita potong pada khala. Khala kita potong. Kalimahnya adalah yasin. Yasin kalimahnya, arahan kat sini arahan baru, iaitu izhar. Azhir ni maksudnya izhar. Oleh siapa? Rumusnya ain, fa, ha dan juga ba. Okey, kita lihat. Mengizharkan nun kepada waw dalam surah Yasin oleh ain, fa, ha dan juga ba, iaitu Hafs, Hamzah, Abu Amru dan Qalun. Contohnya Yasin wal Quran. Baca dengan izhar, dia tak masuk. Ataupun juga wanuna wa fihi. Wanuna ni adalah surah qalam. Nun wal qalami. Dia tak baca masuk pada waw. Ini untuk siapa tadi? Hafs, Hamzah, Abu Amru dan Qalun. Okey. Kemudian disebutkan sini wa fihi al-khulfu an warshihim khala. Jadi untuk surah Nun, itu surah Qalam, dibaca dengan khilaf oleh Warsh. Warsh baca khilaf pada surah Nun wal Qalam. Jadi Warsh boleh baca juga dengan idgham. Qira'a Warsh bi khilaf izhar dan juga idgham fil qalam, dan wal izhar ashhar. Jadi izhar lebih masyhurlah bagi bacaan Warsh. Contoh baca dengan idgham, kita baca dengan idgham pada huruf waw dalam surah Qalam sahaja. Bagi Warsh dibaca dengan khilaf, ya. Okey, kemudian wa hirmiyu nasrin sada maryama may yurid sawaba labistal farda wal jam'a wassila. Jadi kat sini ada tiga kalimah,
Sad dan surah Maryam kaf ha ya ain sad. Kat situ man yurid sawaba yang kedua, yang ketiga labista sama ada dia ifrad ataupun jamak. Okey. Arahan dia arahan baru tadi, kita kata arahan apa tadi? Izhar. Kita ambil pada ma'tuf pada atasnya azhir ni. Sekarang ni arahan baru iaitu izhar. Izhar dal kepada zal, dal kepada sa, sa kepada ta oleh siapa? Hirmiyun dengan nun. Hirmi dan juga nun iaitu Nafi' Ibnu Katsir bagi Hirmi, Asim iaitu nun. Contohnya adalah baca dengan apa tadi? Izhar ya. Kaf ha ya ain sad zikru. Sad zikru. Dia baca dengan izhar. Wa man yurid sawaba, yurid sawaba dia tak masuk pada sa, baca izhar naik. Labistum, labistum. Okey, kalau baca yang baki, bakun baca dengan idgham. Jadi dia akan sambung macam mana? Kaf ha ya ain sad zikru. Sad zikru. Okey. Masuk pada zal. Ataupun wa may yuris sawaba, yuris sawaba masuk pada sa, ataupun labittum, labittum masuk pada ta. Okey, kita boleh lihatlah dia perbezaan dia antara izhar dan juga idgham. Kemudian seterusnya, mata seterusnya kita lihat wa tasin indal mimi fazat takhattumu akhastum wa fil ifradi 10 daghfala. Okey, dia punya kalimah dia adalah tasin indal mim. Faza, fa rumus dia iaitu siapa? Izhar sin kepada mim oleh fa hamzah. Contohnya tasin mim, sin kepada mim. Ta, kat sini kita baca ta, sin mim. Dia tak masuk. Kalau siapa ni tak masuk ni? Hamzah. Hamzah dia tak masuk. Sin mim. Kalau kita masuk, contoh Asim kan, Hafs kita masuk, kita baca dengan Tasim mim. Kita ada masuk pada huruf mim, tetapi dibaca izhar oleh Hamzah pada surah Syu'ara dan juga Al-Qasas. Kalimah seterusnya ittakhaztumu akhaztum wa fil ifrad 10 daghfala ain dan juga dal. Siapa? Kita tengok. Masih lagi arahan izhar zal pada ta oleh ain dan dal iaitu Hafs dan Ibnu Katsir. Contohnya baca izhar Hafs dan Ibnu Katsir ittakhaztum, takhaztu. Okey, kalau baca idgham bakun baca idgham. Jadi kalau bakun baca idgham macam mana? Ittakhadtum, takhadtum, ittakhadtu, takhadtu. Dia masuk terus pada ta, itu bagi bakun lah, dia baca dengan idgham. Kemudian matan yang terakhir wa firqab hudan barin qaribin bi khulfihim kama dha'a ja'yal haslahu dari juhala wa qalun zu hulfin wa fil baqarah fakul yu'azzab dana bil khulfi jawdan wa mubila. Okey, jadi kita tengok wa firqab huda, dia punya kalimah irkab baca dengan rumusnya ha ba qaf khilaf kaf dad jim qaulan wahidan. Apa arahan dia tadi? Izhar. Izhar wal idgham khilaf irkab ma'ana oleh ha ba dan qaf iaitu bazi qalu dan khallad. Manakala yang kaf dad dan juga jim ni baca dengan izhar iaitu Ibnu Amir, Khalaf dan Warsh. Okey, bagi yang baca izhar irkab ma'ana. Kalau baca idgham irkam ma'ana. Okey, bezalah. Kemudian yang seterusnya yalhas, kalimah yalhas lam dal jim baca dengan qaulan wahidan izhar wa qaulun zu khulfin, qaulun baca dengan khilaf. Izhar yalhas zalik oleh Hisham Ibnu Katsir Warsh. Qaulun baca boleh khilaf, boleh baca dengan izhar, boleh baca dengan idgham. Wa fil baqarah fakul yu'azzab dana bil khalfi jawdan wa mubila. Dan surah Baqarah kalimah dia yu'azzab dibaca dengan dal khilaf, jim dengan qaulan wahidan. Qara bi khilaf yu'azzab boleh baca izhar, boleh baca idgham oleh Ibnu Katsir, manakala Warsh baca dengan izhar qaulan wahidan. Dan surah
Al-Baqarah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita dapat memahami apa yang